Sebenarnya berapa kos berbekam pada first time Uncle Nas berbekam tu? Keseluruhannya adalah 900 lebih. 900? 900. Full body? Full body. Assalamualaikum, saya Wan Amir dan anda bersama dengan saya dalam Sembang Bekam. Okay, so dalam Sembang Bekam pada hari ini saya bawakan kepada anda semua Uncle Nas. Okay, selamat datang Uncle Nas. So, kalau ikutkan Uncle Nas ni, kalau yang korang yang dah pernah tengok TikTok Uncle Nas, inilah orangnya. Okay. So, untuk pertanyaan pertama, saya nak tahu macam mana Uncle Nas boleh terlibat dengan bidang bekam ni. Okey, terima kasih Wan Amir. Mula sekali saya sebelum ni memang zero knowledge, langsung tak tahu apa pasal bekam ni. Jadi tak pernah mencuba dan tak pernah biasa tengok je lah. Itu pun tengok di internet. Internet je lah. Hari itu saya tengok di YouTube ada orang Singapura waktu tu. So itulah permulaan saya tengok rawatan bekam depan mata. Oh, maknanya tengok dekat YouTube. Tengok baru tahu pasal bekam lah. Ya. Tapi macam mana boleh tergerak hatinya nak explore pasal bekam ni? Maksudnya nak tengok pasal bekam ni. Okey, waktu tu boleh kata dalam 8 ke 9 tahun yang lepas. Okay. Waktu tu YouTube tu tak banyak sangat pasal bekam ni. Jadi saya tengok ada satu, dia orang Singapura ni memang aktif lah, post pasal bekam. Dan waktu tu benda-benda yang ngeri ni boleh tengok. Dia tak banyak sekatan lah. Jadi kita boleh tengok darah, kita boleh tengok apa semua macam tu lah. Jadi itu pengalaman pertama saya. Lepas tu bila kawan-kawan yang ada pengalaman bekam ni, dia tanya pernah bekam tak? Saya kata memang tak pernah. Dan saya pun tak pernah jumpa kawan-kawan yang bekam depan-depan ni. Saya tak pernah lagi dan tak ada pengalaman dan tak kenal siapa yang buat waktu tu. Cuma melalui YouTube je lah. YouTube. Tengok YouTube. Okey. Kemudian ada satu hari tu saya jalan-jalan di shopping mall. Mall waktu tu di luar dia tu ada satu, dia bukan booth lah, dia apa dipanggil lah, macam gerai bertutup lah. Lepas tu saya tegak hati sebab jenamanya popular. Waktu tu jenama tapi dia popular bukan dengan bekam. Dia popular dengan apa ya? Bukan. Bukan urut, tapi jenama tu kalau sekarang dah tak ada lah jenama tu. Maknanya waktu tu dia antara yang popular lah. So maksudnya cik pergi dekat shopping mall tu, lepas tu ternampak. Ya. Lepas tu try ke? Okey. Waktu tu saya cuma jalan-jalan, kemudian saya patah balik, saya tengok jenama ni sebenarnya dia bukan pasal bekam, dia pasal derma selalunya ataupun anak yatim atau apalah yang seumpamanya macam tu. Jadi saya ingat dia buat bekam ni sekadar sampingan punya bisnes. Rupa-rupanya dia memang buat bekam dan urut tak ada waktu tu, memang bekam. Jadi saya cubalah. So maksudnya waktu tu cik cuba. Ya. Okey. So kita dengar sekejap lagi apa pengalaman pertama Uncle Nas berbekam dekat shopping mall tu. So kita berhenti sekejap, kita jumpa selepas ni. Okey, so kita bersama kembali dalam Sembang Bekam. So tadi Uncle Nas ada bagi tahu saya pengalaman pertama Uncle Nas berbekam adalah dekat mall. Betul kan? Ya, betul. So, boleh saya tahu tak apa yang membuatkan Uncle Nas ingat apa yang berlaku waktu bekam tu? Sebab katanya dah 8 tahun, 7 tahun yang lepas kan? Ya. Okey. Sebenarnya ada sebelum ni benda yang membuatkan saya nak buat bekam ni adalah salah satunya saya ni sebenarnya peniaga online yang jual alat bekam.
Waktu itu saya jual alat bekam hanya set-set biasalah. Tapi saya tak pernah buat bekam. Jadi customer ni banyak tanya yang banyak pengalaman lagi lah. Dia tanya macam-macam. Jadi saya tak dapat nak ceritakan pengalaman saya kena bekam ke apa ke, nak berkongsi apa. Jadi saya hanya tahu menjual dia. Tapi menjual pun saya tak pandai nak kata kalau ada masalah tu saya tak dapat settlekan lah. Saya terpaksa Google lah dan cari maklumat tu dari internet. Jadi macam mana pun saya kena cuba dulu untuk berbekam. Jadi baru saya boleh share dengan customer tu. So maknanya waktu tu tak pernah berbekam dan cuba menjual alat bekam. Ya. Dan disebabkan tak ada, orang kata tak ada knowledge pasal bekam. So macam mana nak menjual, betul? Betul. So maksudnya tapi maksudnya dah start jual barang lah. Dah start jual dan dah banyak jual. Dah banyak jual. Cuma yang menjadi kadang-kadang newbie senanglah kita jual kan. Sebab apa yang kita cakap tu bagi dia itulah yang betul. Tapi bagi orang-orang setengah perawat yang diambil borong dengan saya banyak. Jadi dia akan tanya macam-macam lah. Yang ni tahan lasak ke, yang ni okey ke tak, ada jenama lain tak, ada yang lebih kuat apa semua. Dan saya tak tahu, waktu tu saya tak tahu. Dia tanya, pen bekam ada tak? Saya pun tak pernah dengar. Pakai pen? Kan? Jadi yang setahu saya pakai pisau. Pakai pisau sayat lah. Jadi lama punya style lah. Lama punya style. Bila saya dengar ada pen, saya pun terkejut. Macam mana saya boleh tak tahu ni? Saya penjual tapi saya tak tahu. Okey, tak apa. Saya belajar lagi kat situ. So, kayaknya lepas pada tu decide nak pergi try buat rawatan. Betul. So, barulah pergi ke mall tu tadilah. Betul. So, masa first buat bekam dekat mall tu, macam mana? Adakah sama dengan apa yang Akena fikirkan ataupun tak? Okey. Saya tak berapa fikir sangat waktu tu, cuma nak rasa macam mana bekam dan macam mana kesan dia. Jadi saya tak ada penyakit apa-apa, saya cuma nak rasa dan saya cubalah. Dan saya tak tahu kos dia berapa sebenarnya. Ramai orang bila bekam orang sekarang lah, dia tanya biasanya banyak ni berapa kos ni kan. Tapi saya tak tanya sebab nak try je kan. Kalau dia suggestkan berapa pun saya tak tahu. Ini berapa cup, ni banyak ni nak kena buat. Saya tak tahu. Tadah je. So baring dan apa dia buat, sebiar je. Maknanya masa pergi tu tak tanya apa-apa kos. Maksudnya harga berapa tak tahu. Tak tanya. Just main, okey nak buat bekam, duduk. Ya. So, kiranya harga berapa-berapa tu selepas siap baru diberitahu? Dia bagi tahu asas. Waktu dia kata satu cup RM15. Satu cup RM15? RM15. Jadi saya rasa, sebab saya tak tahu harga dia berapa. RM5 ke, RM10 ke, RM15 ke, RM20 saya tak tahu. Memang mungkin bagi saya itulah harganya untuk satu cup tu. Rawatan tu. Jadi saya biar je lah. Dan saya tak tahu berapa banyak sebenarnya yang diletak mula-mula tu. Okey, so Uncle Nas cerita kepada kita, pergi, cakap nak bekam, dah baring, buat, harga tak tahu total berapa. So, kita berehat sekejap, lagi kita sembang dengan dia, kita korek dengan dia, berapa total kos berbekam pada 7 atau 8 tahun yang lepas yang Uncle Nas first experience berbekam. Okey, kita jumpa sekejap lagi. Okey, tadi Uncle Nas bagi tahu saya pasal datang berbekam dekat mall, tak tahu harga berapa, terus kata okey saya nak bekam. Lebih kurang macam itulah kan? Ya, betul. Okey. So sebenarnya berapa kos berbekam pada first time Uncle Nas berbekam tu? Okey. Keseluruhannya adalah 900 lebih. 900? 900. Full body? Full body dari tengkuk lah, kepala tak ada. Kemudian sampai ke, rasa ada kepala. Kepala sampai ke kaki. Dan dia ada lagi 2 suntikan. Uish. Saya pun tak tahu, itu saya tak ingat apa dia punya suntikan, tapi 2 suntikan. Kanan dan kiri dekat paha. Kemudian ada lagi suplemen lah. So total harga dalam 900 lebih. 900 untuk berbekam, geng, pada 7 atau 8 tahun yang lepas.
Ya. Sedangkan kalau ikut sekarang pun saya rasa kalau untuk basic dalam 100, 120, 150. Basic lah orang kata kan. Saya tak rasa sekarang ni ada yang sampai ke 900 tapi first kena tu RM900. Betul. Apa yang menariknya, satu badan tu saya dibekam 30 lebih. Saya ingat 36 cup macam tu lah. 36 sekaligus. Sekaligus 36 cup. Itu memang rasa macam nak pingsan lah. Oh, tapi Pakai pisau. Tapi masa tu dia ada bagi tahu ke dia nak buat berapa cup untuk bekam tu? Mula-mula saya cakap badan je. Kemudian dia kata full body lah, campur ni sampailah ke kaki, dan total tu sampai dia tu itulah saya ingat dalam 36 macam tu. 36 cup. 36 cup. RM900. Ya. Ish. Saya cannot bring lagi lah sebab saya rasa sekarang harga tak adalah sampai 900 tu. Dia maksudnya dua suntikan saya tu bernilai 200 lebih, kemudian suplemen 1 lebih kot. So total dia dalam 900 lebih. Maknanya campur suplemen. Tapi kalau campur suplemen pun macam kata 200 lebih tu. Tapi maknanya still lagi untuk bekam tu agak mahal lah. Mahal. Kalau ikut RM15 satu cup tu kali lebih kurang dekat 600 lah. 600 lah untuk bekam saja. Itu yang kadang-kadang tu ada yang kata bekam ni mahal. Tapi sekarang ni rasa tak adalah sampai 900 tu. Tak kena scam ke? Waktu tu saya tak rasa kena scam. Dan saya memang tak cukup duit waktu tu. Memang bila dah habis tu, sebab saya standby berapa mungkin 200-300 kot rasanya. Dan mesin ATM tu tak jauh. Saya pergi cucuk kejap dan saya bayar waktu tu. Bayar jugalah. Bayar. Ingatkan tolong basuh cup, kalau kedai makan tolong basuh pinggan, betul tak? Ini bayar jugalah 900. Banyak cup tu semuanya pakai pisau dan bukan torehan kecil lah, bukan sayatan nipis, bukan. Dalam benda tu. Dan bila saya tidur, besok paginya tidur bangun, tak boleh tidur malam tu, memang tidur menyarap lah. Dia punya luka-lukanya saya ingat 2 minggu baru habis. Dia punya sayat tu besar lah. Ini yang buat orang takut nak berbekam ni. Tapi tak apa ke. Itu lama punya cara lah. Sekarang ni dah tak guna dah macam tu. Dan saya rasa mostly harga sekarang pun tak sampai macam tu kan. Kita sendiri pun kat sini pun tak adalah kita sediakan package rawatan sampai beratus-ratus macam tu kan. So itu antara pengalaman Kenas lah. Ya. Itu paling orang kata paling mahal punya charge pernah kena lah. Paling pengalaman pertama dan terakhir lah waktu tu. Kira pertama dan terakhir saya setelah tahu tu itu terakhir lah. Saya ingat yang buat tu sekarang dah tak ada, dan nama apa tu pun dah tak ada lah. Dia punya bisnes tu tak ada. Dah tak ada lah. Okey. Saya masih lagi macam fikir macam mana boleh berbekam sampai RM900 tu. Tapi itulah korang boleh nilai sendirilah kan, sebab rata-rata sekarang ni kalau tanya saya memang tak adalah nak jumpa sampai 900 macam tu, kecuali dia ada add-on macam-macam lah, macam tadi kata ada suntik apa semua. Tapi kalau nak sampai ke bekam saja dekat 500 campur dengan suntikan semua jadi 900, bagi saya tu agak tinggi lah. So mungkin waktu tu kita tak ada pendedahan sangat kan. Betul, tak ada ilmu. So that's why kita sekarang ni lebih kepada pendedahan pasal bekam supaya korang tak terkena macam ni. Itu sebabnya saya panggil Uncle Nas hari ni untuk berkongsi pengalaman dia berbekam pada first dia menceburi bidang lah. Maksudnya dah menjual tapi ilmu masih tak banyak lah waktu tu. Betul. So bila orang bertanya susah nak jawab, betul? Okay. So kita berhenti berehat seketika. Kita jumpa sekejap lagi. Okey, tadi kita dah dengar pengalaman Uncle Nas berbekam sampai kena charge RM900. So, untuk soalan terakhir lah, saya rasa lebih kurang soalan terakhir. Apa pandangan, apa saranan ataupun nasihat Uncle Nas kepada mereka yang kat luar sana yang baru nak jadi perawat ataupun baru nak cuba
bekam ataupun buat menerima rawatan lah orang kata, sama ada jadi perawat ataupun jadi pesakit. Macam tu. Okey, pada orang di luar sana, so jangan takut sangatlah sebab sekarang ni di banyak platform media sosial kita boleh tengok, so kita boleh pilih. Kalau boleh memang yang genuine lah, yang sah lah, orang tu memang boleh buat, dan kita yang boleh dipercayai lah. Okey, kebersihan dia, pengalaman dia. Okey, yang pertama kena tengok pengalaman dia lah. Kalau kita kenal, kita cuba selidik dulu siapa yang kita nak cuba berbekam. Sama macam kalau kita pergi klinik, hospital, mana boleh sembarangan ni. Kalau orang kita tak percaya ke, kita berani kita pergi situ. Kita tak berani ni lah. Jadi yang kedua, kena yakinlah zaman sekarang ni untuk harga-harga yang tinggi ni, cas-cas melambung ni, saya rasa tak banyak lah. Susah nak buat lah. Berbanding zaman dulu ni boleh duduk diam-diam. Sekarang media sosial ada, orang kejap-kejap boleh viralkan. So yang standard sekarang ni, saya ingat 100.5 ke bawah tu biasalah. Dia boleh dapat lah. Ada orang kira cup, ada orang kira ni. Biasanya dia akan diagnose dulu apa kesesuaian kita ni. Dia sebenarnya satu badan ni kita tak boleh bekam sekali banyak. Memang boleh pengsan. Dia bergantung pada penyakit kita akan diagnose. Mungkin 2-3 cup pun dah cukup, kan, kalau kepala dan belakang. Jadi bergantung pada penyakit kita, dan benda tu bila orang yang berpengalaman ni buat kerja, dia tahulah mana nak tempat kita nak bekam tu kan. Okay, kemudian siapa yang nak jadi juru bekam ataupun orang nak buat part time ke, so pastikan anda ada ilmu dulu, so belajar dulu. Sekarang ni memang banyak tempat belajar bekam lah. So dekat belajar bekam pun memang ada ajar khusus. Zaman dulu tak ada. Zaman 7-8 tahun lepas, guru-guru yang ajar bekam ni mereka tak buat kelas secara rasmi, dan mungkin belajar in personal lah, 2-3 orang ajar seorang-seorang macam tu. Tapi sekarang memang ada kelas khas, dan Kementerian Kesihatan pantau benda ni, dan ada tahap-tahap tertentu yang dia tengok. Bekam basah, bekam kering, banyak jenis lah. Jadi jangan risau. Sekarang ni tak perlu risau bekam tu macam mana. So macam saya sendiri dah kena banyak macam tu pun, saya rasa boleh jadikan rutin lagi. Kalau kita faham, kita tak ada masalah apa. Tak serik lah berbekam. Okey, so kalau macam tu, korang jangan risau untuk berbekam. Bidang bekam ni korang dah boleh cari di merata lah. Maksudnya media sosial sekarang pun banyak je pasal info-info bekam ni semua. Cuma kalau korang nak jadi perawat, macam Nas cakap tadi, korang kena belajar dulu. Make sure korang ada ilmu dulu untuk bekam kat orang lain. So jangan lupa, kalau korang berminat untuk menjadi perawat, kita pun ada sediakan kursus sama ada secara bersemuka ataupun secara jarak jauh, secara online. So boleh check kita punya website, TikTok, YouTube semua. Jadi terima kasih Nas. Ya, sama-sama. Join saya pada hari ini berkongsi pengalaman RM900 dalam berbekam. So kita jumpa pada next episode podcast Sembang Bekam bersama saya Wan Amir.